Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan dari unit Tahfiz 1 akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus profesionalisme keguruan IDUP 2132. Saya Ismail Hakim bin Ibrahim bersama-sama sahabat saya. Kami satu kumpulan Muhammad Mukhlis bin Suhaimi dan juga Syahmi Zafran bin Saiful Yazan akan mengupas satu isu dalam dunia pendidikan, iaitu isu kedatangan lewat ke tempat kerja. Sebagai pembuka bicara, kita harus ingat masalah lambat ke tempat kerja ini bukanlah masalah yang terpencil. Masalah ini berlaku di mana-mana di seluruh dunia dan bukan hanya berlaku di Malaysia sahaja. Antara alasan utama yang sering dikemukakan ialah kesesakan lalu lintas, kekurangan tidur dan juga cuaca buruk. Ada satu buku yang bertajuk Setitik Nilai Himpunan Contoh Kes-Kes Tata Tertib terbitan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, cetakan 2009, turut memuatkan kes datang lambat ke tempat kerja tanpa alasan munasabah dalam buku ini. Contoh kes yang pernah berlaku ialah seorang pegawai perkhidmatan pendidikan siswa grade DG41 atau bahasa mudahnya cikgu lah, yang bertugas di sebuah sekolah menengah telah didapati sering datang lewat ke tempat kerja tanpa sebarang sebab yang munasabah. Pihak sekolah telah menghantar beberapa pucuk surat peringatan kepada guru tersebut. Namun, kelakuan guru tersebut masih tidak berubah. Guru tersebut enggan hadir ke kelas pada waktu mengajar yang telah ditetapkan di dalam jadual mengajar. Guru tersebut juga telah dilantik sebagai pengawas peperiksaan STPM, tetapi dia enggan menjalankan tugas tersebut. Jadi nikah ceritanya, guru tersebut dikenakan tindakanlah hasil keputusan lembaga tata tertib. Antara denda yang dia kena, pegawai tersebut didapati bersalah dan dikenakan hukuman denda sebanyak 7 hari emolumen mengikut peraturan 38B, Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Dan yang kedua, pegawai tersebut dikenakan hukuman turun gaji sebanyak 3 pergerakan bagi tempoh 36 bulan mengikut peraturan 38E, Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Asas-asas terhadap pertimbangan keputusan yang dikenakan ke atas guru ini ialah: pertama, guru tersebut tidak mengemukakan sebarang representasi secara bertulis untuk menafikan pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Yang kedua, perbuatan pegawai tersebut mencemarkan imej profesion keguruan. Dan yang ketiga, supaya menjadi tauladan kepada guru-guru lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Okey. Untuk ulasan selanjutnya tentang isu ini, saya menjemput sahabat saya, saudara Muhammad Mukhlis bin Suhaimi, untuk mengupas lebih lanjut tentang fokus kita, iaitu pegawai lambat ke tempat kerja, guru lambat ke tempat kerja. Dengan segala hormatnya saya menjemput dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Secara ringkasnya, sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan, kita ada waktu yang telah ditetapkan untuk hadir ke tempat kerja. Sebagai contoh, sebagai guru tahfiz di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita dikehendaki untuk hadir ke tempat kerja seawal jam 6.30 pagi dan pulang pada pukul 2 petang. Maka di sana ada keadaan yang dua faktor ataupun dua jenis. Ada keadaan yang kita tidak jangka dan ada keadaan yang
masalah itu mari daripada masalah berpunca daripada diri kita sendiri. Ada pun masalah yang di luar daripada jangkaan kita. Pada waktu pagi nak gerak ke tempat kerja, mungkin ada masalah transport, kenderaan yang nak digunakan itu tiba-tiba tak hidup, tayarnya bocor dan sebagainya. Dan boleh jadi juga kerana masalah lalu lintas, kesesakan jalan raya ke tempat kerja. Dan boleh jadi juga masalah keluarga, ada ahli keluarga yang tidak sihat, anak-anak meragam pada waktu pagi untuk bergerak ke tempat kerja, ataupun boleh jadi juga masalah kesihatan guru itu sendiri yang akhirnya menyebabkan mereka datang lewat ke tempat kerja. Adapun masalah-masalah yang bukan di luar jangka, tapi kita tidak ambil penyelesaian seawal mungkin, menyebabkan berlakunya kelewatan ke tempat kerja. Sebagai contohnya, kita dah tahu masalah rumah kita mungkin ada masalah air, tapi kita tidak cuba selesaikan awal, menyebabkan esoknya mungkin tidak ada air yang menyebabkan kita terpaksa lewat datang ke tempat kerja. Ataupun masalah itu masalah di kita sendiri, masalah sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan itu sendiri yang tidak ada sifat profesional, tidak amanah, tidak jujur dalam melakukan pekerjaan, ada malas ke tempat kerja, akhirnya menyebabkan dia lewat ke tempat kerja. Ada pun masalah yang tidak dijangka ini kita perlu meminimumkan. Sebagai contohnya, kenderaan yang nak digunakan untuk ke tempat kerja perlulah diperiksa terlebih awal sebelum daripada kita bergerak pada keesokan hari. Perlu dilihat apa faktor perlu diperiksa dulu apa yang mungkin menjadi masalah dan sebagainya. Seterusnya, masalah peribadi yang menyebabkan kita tidak dapat hadir awal ataupun mengikut waktu yang ditetapkan ini perlu diambil tindakan yang segera, terutama oleh ketua jabatan ataupun kita sendiri sebagai seorang pegawai perkhidmatan perlu menyedari bahawa ketidakprofesionalan kita dalam mengikuti waktu kehadiran ke tempat kerja sebagaimana yang telah ditetapkan akan mengundang masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Sebagai contohnya, akan mengganggu proses PDP, yang PNP di dalam kelas. Pelajar-pelajar mungkin akan tertunggu guru-guru yang perlu hadir ke tempat, perlu masuk ke kelas itu kerana guru tersebut terlewat, dan akhirnya boleh menyebabkan pelajar-pelajar ini tidak ada perasaan hormat kepada guru-guru kerana seringkali lewat datang ataupun hadir ke tempat kerja. Ataupun masalah-masalah yang lain, sebagaimana contohnya di sekolah tersebut ada ada program yang memerlukan keterlibatan guru-guru, tapi akibat daripada lewat hadir ke tempat kerja menyebabkan program tersebut tergendala ataupun cacat kerana kelewatan. Jadi masalah kelewatan ini adalah masalah yang sangat besar. Kerana itulah menjadi perkara penting di dalam sifat sebagai seorang pegawai perkhidmatan yang profesional adalah menepati waktu. Sebagai seorang guru, menepati waktu bekerja berarti guru tersebut harus hadir tepat pada waktunya di sekolah dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, menepati waktu bekerja juga menunjukkan sifat profesionalisme dan juga disiplin kerja seorang guru. Hal ini dapat membantu guru-guru dalam mencipta suatu suasana ataupun lingkungan kerja yang kondusif bersama dengan pelajar, bersama dengan rakan kerja dan juga masyarakat. Oleh kerana itu, sangat penting bagi seorang guru untuk menepati waktu bekerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan juga profesional. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Mukhlis bin Suhaimi atas huraian dan cadangan penyelesaian terhadap isu-isu guru datang lewat ke tempat kerja sebentar tadi. Seterusnya, saya berjemput saudara Syahmi Zafran bin Saiful Yazan untuk membuat kesimpulan seterusnya menutup perbincangan kita pada kali ini.
Saya menjemput dan mempersilakan. Okey, kita dah sampai kepada kesimpulan. Sebentar tadi kita dah dengar perkongsian daripada Ustaz Ismail dan juga Ustaz Mukhlis berkenaan dengan isu kelewatan guru hadir ke sekolah dan berkait dengan isu dalam akta tata tertib semua lah. So kesimpulan apa yang saya nak bawa di sini, guru juga adalah manusia yang biasa. Guru juga adalah manusia yang biasa. Seorang manusia yang boleh tak lari daripada kesilapan, sama macam manusia yang lain. Jadi seorang guru tu tak lari daripada kesalahan. Okay. Dan setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ni mesti ada punca dia, mesti ada sebab dia. So kita kena tahu sebab apa kita datang lewat ke sekolah, dan kita kena selesaikan dengan cepat. Mesti ada punca dia, mesti ada sebab dia, mesti ada asbab dia. Okey. Kemudian yang seterusnya, kesimpulan yang seterusnya, guru, jika kita tengok dulu, peranan seorang guru ni adalah seorang penyampai ilmu. Peranan utama dia adalah penyampai pengetahuan. Gurulah yang banyak bercakap, gurulah yang banyak menyoal. Jadi sekarang ni guru dia banyak main peranan penting dalam menentukan corak pembangunan sesebuah negara. Corak pembangunan sesebuah negara tu bergantung kepada guru. Yang mana kita perlu sedar, kejayaan negara sampai sekarang sebahagian besar adalah pada hasil sumbangan kerjaya keguruan, yang mana persediaan bagi pengeluaran tenaga kerja dalam negara ni untuk semua sektor bermula daripada sekolah, yang mana pastinya perlukan kepada khidmat seorang guru, yang mana guru itu sendiri perlu menjadi model yang baik, perlu menjadi model yang berkelakuan baik, perlu bebas daripada sifat negatif dan sempit daripada aspek bangsa, kelas, sosial dan kedaerahan. Okey. So pentingnya guru ni adalah sebab apa? Sebab kehadiran guru itu sendiri sangat penting untuk membimbing pelajar, membuat pilihan ilmu dan mendapat maklumat yang sangat betul. Itu saja kesimpulan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.